Tak tahu nak belajar kat mana? Jom ikut Mira. Seronoknya belajar di UCAM. Jom sertai Mira dan daftar secara online di www.ucam.edu.my dan follow like media rasmi kami. Begin here, achieve beyond. Fly me to the moon and me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Hey SPM and SCPM livers, are you still searching of what do you want to do, or are you still searching of what do you want to pursue? Come and join us now at UCAM, University College of Agriculture Malaysia, an institute owned by Rizal. Here in UCAM, you can see various levels of program being provided here, such as Masters, Bachelors, Diploma, and also Foundation. Here in UCAM, you can also immerse yourself in all sorts of fields, such as agriculture, aquaculture, landscape, management, livestock, IT, business, and many more. So what are you waiting for? Come and join us now by register online at www.ucam.edu.my. I'll hope to see you soon. Hi everyone, Assalamualaikum. Welcome back to Pep Talk with Madam Safi. So apa khabar semua? Diharapkan semua yang bersama-sama dengan kita pada hari ini diberikan kebaikan dunia dan akhirat kan? Okay? Dan jangan lupa kita mulakan pagi kita dengan sesuatu yang baik-baik, dan salah satu daripada perkara yang baik-baik ini adalah dengan tersenyum. Kerana apa? Sebab dengan tersenyum ni kita akan hari kita senyum pagi-pagi kan, jadi dia akan membuatkan suasana hati kita menjadi lebih baik, sehingga hari yang kita lalui sepanjang hari itu kan akan berjalan dengan lancar dan akan berjalan dengan baik juga. Okey, jadi selamat pagi hampir menjelang tengah hari, seperti biasa hari Sabtu jam 11 pagi kita akan bersama-sama dengan alumni hebat College Universiti Agroscience Malaysia. Alright, jadi boleh dengar tak suara saya dengan jelas pagi ni? Harap-harap okey lah kan line kita pagi ni. Mungkin boleh komen dekat ruang komen tu, nak tengok line saya okey ataupun tak sebenarnya. Boleh dengar suara saya dengan jelas ataupun tak ni? Okay, kita ada siapa dekat sini? Kita ada, okey, seperti biasa kita ada penonton setia kita Nur Izzah Nadira, kita ada Isha Yani yang sentiasa setia bersama dengan Pep Talk with Madam Safi. Okey, so kita ada siapa lagi? Kita ada Syuhaida Isa. Hai Syuhaida. Kita ada siapa lagi? Alright, kita ada Afzan Muslim. Okay. Hi, good morning. Kita ada Siti Azhagani sedang menyaksikan kita sekarang. Kita ada Nick Zati. Alright. Jihan Nuria is watching. Alright. Okay, Nick Zati bagi love kita dekat kita. Alright. Jelas madam. Nur Alin Farhana kata jelas madam. Alright. Very good. Alright. Salam. Assalamualaikum Jihan Nuria. Waalaikumsalam. Apa khabar? Right.
So minggu ni adalah merupakan episod yang ke-10 lah Pep Talk with Madam Safi, dan minggu ni kita nak bawakan tajuk hikmah yang tersembunyi, rezeki rahsia kebesaran Allah. Bersama dengan siapa kali ni? Kita akan bersama dengan alumni Bachelor of Business Administration BBA in Agriculture Management, Wan Ahmad Haziq bin Wan Rosli. Alright. So terima kasih kepada semua penonton-penonton yang sudah pun bersama-sama dengan kita. Hai Madam Safi, hai Madam, hai Miss Syuhaida Isa, hai Siti Norida, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Alright, okay. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini. Alright. Okay, mungkin kalau ada antara viewers kita pagi ini adalah mereka yang pertama kali menyaksikan Pep Talk with Madam Safi. So Pep Talk with Madam Safi ni adalah merupakan sesi live session apa orang kata, sembang-sembang santai lah, sembang-sembang santai bersama dengan alumni College Risda dan College Universiti Agroscience Malaysia. Apa yang kita nak sembangkan tu? Kita nak sembangkan tentang motivasi, pengalaman hidup yang boleh memberi inspirasi kepada kita semua. Alright. Jadi terima kasih. Okay, Assalamualaikum Madam Safi Abu Nur. Waalaikumsalam Madam Siti Azhar. Apa khabar? Alright. Okay. Jadi terima kasih kepada semua yang sedang menyaksikan Pep Talk with Madam Safi pada pagi ini, dan jangan lupa untuk like, komen dan share kepada ramai-ramai orang lah, supaya apa yang kita nak sembangkan, apa yang kita nak bincangkan, kongsikan pagi ni boleh memberi inspirasi kepada ramai orang dekat luar sana. Okay, jangan lupa untuk tag kawan-kawan agar orang kata mereka-mereka ni akan alert lah dengan perbincangan kita kan, dengan siapa kali ni kita nak bersembang. Kita nak bersembang dengan orang hebat ni, alumni hebat UCAM pada kali ini. Alright. Mungkin kalau ada nak tanya ataupun nak kongsikan pendapat lah, boleh type dekat ruang komen, insyaAllah kalau masa mengizinkan saya akan bincangkan dan bacakan komen ataupun pendapat ataupun soalan daripada anda semua. Alright. Okay. Jadi yang baru masuk, yang baru bersama-sama dengan kita, welcome to our live session Pep Talk with Madam Safi. Okay. Alright. So, tajuk yang kita nak bincangkan pada pagi ini ialah hikmah yang tersembunyi, rezeki rahsia kebesaran Allah. Dan bila kita cerita pasal rezeki kan, apa sebenarnya takrifan rezeki itu sebenarnya kan? Ramai yang mungkin menyatakan yang duit dan kekayaan tu adalah rezeki kan. Ada juga yang sampai orang kata menjadi hamba duit kerana salah fahaman terhadap rezeki tu, sehingga ramai kan antara kita yang lupa yang rezeki ni bukan sebenarnya duit semata-mata tau. Okay, kalau ikutkan rezeki, maksud rezeki ni adalah sangat luas. Okay, dan kalau ikutkan perkataan rezeki berasal daripada perkataan Arab iaitu rizqi. Okay, yang secara literalnya bermaksud sesuatu yang diberikan ataupun yang dikurniakan. Jadi dengan maksud rezeki tadi terbuktilah rezeki ni bukan semata-mata duit, tapi contoh-contoh lain seperti masa, kesihatan, ketenangan, kekuatan, anak, keluarga tu semua juga adalah rezeki kan, dan semua tu adalah rahsia daripada Allah. Okey. Dan rahsia Allah ni sebenarnya mempunyai hikmah yang berharga lah untuk manusia yang berfikir. Okay? Rahsia Allah tersembunyi kasih sayangnya pada Muslim yang mendambakan Allah bersamanya di setiap helaan nafasnya. Dan Allah itu maha penyayang. Sebab itulah Allah rahsiakan bila kita bakal bertemu jodoh, bila nak kahwin kan, bila dan bagaimana kita nak dapatkan rezeki daripadanya, dan bila kita bakal bertemunya kita pun tak tahu. Sebab adalah rahsia daripada Allah. Okay? Jadi usah kita petikan ataupun merungutlah kenapa rezeki kita belum sampai, kenapa aku tak kahwin lagi sedangkan kawan-kawan aku ramai yang dah kahwin, dah beranak pinak kan, kenapa aku miskin, kenapa tak macam orang lain kan, kenapa. Jadi kita semua persoalan tu sepatutnya tak perlu timbul lah kan sekarang. Yang penting itu semua adalah rahsia Allah, mesti ada hikmah di sebalik rezeki ataupun sesuatu yang berlaku kepada kita. Alright.
So kita tengok lagi komen komen daripada kita punya viewers kita. Okey, kasih sayang. Kasih sayang adalah salah satu rezeki kan. Siti Norida, betul tu, masa yang berkah, rumah tangga yang bahagia, betul. Hai Madam Safi, hai Madam Farah. Anak-anak yang cemerlang juga adalah antara rezeki. Jadi rezeki tu bukan hanya terletak kepada kekayaan dan juga wang ringgit sahaja. Okey, jadi untuk kita nak bincangkanlah tentang hikmah yang tersembunyi, rezeki, rahsia di sebalik kebesaran Allah, saya menjemput Haziq atau nama penuhnya Wan Ahmad Haziq bin Wan Rosli yang merupakan alumni UCAM untuk turut berserta bersama-sama dengan kita. Dipersilakan Haziq. Alright, terima kasih Haziq kerana sudi meluangkan masa pagi ni kan. Haziq, apa khabar, sihat Haziq? Sihat, Alhamdulillah. Madam apa khabar? Alhamdulillah sihat, saya pun sihat sangat ni kan. Alright. Okey, macam biasalah Haziq, kita nak berkenal-kenalan dululah sebelum kita cerita lebih jauh lagi kan. Boleh tak Haziq cerita sikit latar belakang Haziq? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okey, nama penuh saya Wan Ahmad Haziq bin Wan Rosli. Okey, saya berasal daripada Ipoh, Perak. Mana-mana orang Perak, awak teman orang Ipoh ni. Okey, saya lepasan jurusan Bachelor Business Administration in Agriculture Management lah, BBA. Kalau kat UCAM memang BBA lah, orang kenal. So, untuk lebih mengenali, saya anak sulung daripada 2 adik-beradik. So, bawah saya ada seorang adik lah. Okey, 2 sajalah. Ya. Ya, okey, baik. Alright, masih bujang ke sudah berumah tangga Haziq? Bujang lagi, tak ada cincin lagi. Jadi ada peluang, ada chance lah kan ni adik-adik awak dekat luar sana tu kan. Jangan lupa nanti isi borang bagi Kak Haziq. Alright. InsyaAllah. Alright, mungkin boleh tak Haziq ceritakanlah macam mana Haziq memilih UCAM ni sebagai destinasi pengajian Haziq. Daripada mana Haziq dapat tahu pasal UCAM ni Haziq? Okey, saya berkongsilah sedikit cerita. Masa saya sekolah dulu, tahun-tahun akhir lah waktu SPM, tahun tu 2012. Macam biasa, murid-murid waktu tu, kita mesti berfikir kan, mana kita nak sambung belajar lepas ni kan. Okey, saya pernah, saya bercita-cita nak masuk Universiti Putra Malaysia. UPM, ya. So, cuba apply and then dapat pun result SPM. Tapi tak ada rezeki untuk UPM tu. And then saya cuba cari lagi dengan kawan-kawan sekolah saya lah waktu tu. Cari-cari dalam internet, tiba-tiba jumpalah laman sesawang College Risda. Dulunya UCAM dipanggil College Risda. Betul. Dulu waktu saya sekolah dulu, saya tak pernah tahu pun apa itu College Risda. Tak pernah dengar pun. And then kita orang, termasuk kawan-kawan saya 3 orang ni, termasuk saya 4 orang, kita orang cuba cari apa itu College Risda. Cari and Alhamdulillah dalam College Risda waktu tu ada kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia. So saya apply. Kawan-kawan saya pun apply. And Alhamdulillah kami berempat diterima. So saya dapatlah jurusan yang ada kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia tu, Diploma Pengurusan Perniagaan. Okey. Jadi Haziq menyertai College Risda, join program kerjasama dengan UPM kan? Betul. Tahun bila tu Haziq? Tahun 2013. Tahun 2013. Bulan 7 2013. Jadi seterusnya Haziq belajar diploma selama 3 tahun kan? Betul. Alright, selepas tu okey, tak apa, kita simpan dulu soalan tu. Alright. Okey, Haziq, minggu ni tajuk yang kita nak bincangkan adalah berkaitan dengan rezeki kan. Jadi pada pandangan Haziq lah, apa yang dimaksudkan dengan rezeki ni Haziq? Okey, rezeki perkataan dia satu saja, rezeki. Lepas tu huruf dia pun sikit, pendek je rezeki. Tapi sebenarnya maksud dia luas, panjang maksud dia. Setengah orang, saya tak kata semua orang saya kata sesetengah orang, diorang beranggapan rezeki tu semata-mata hanya duit saja. So diorang tak pernah terfikir apa itu maksud rezeki. Rezeki ni luas. Sedangkan kita sekarang ni pun dapat bersama-sama waktu sekarang ni pun boleh dinamakan rezeki. Betul.
Sebabnya rezeki kalau sekarang ni kalau kita tak sihat, saya tak sihat, madam tak sihat, kita akan bersama waktu sekarang ni. Kesihatan tu rezeki. Betul. Banyak rezeki ni, rezeki pada kesihatan. Kita ada kawan-kawan yang baik pun itu namanya rezeki. Yang paling penting kita ada keluarga kita, ibu, ayah, adik-beradik pun itu adalah satu rezeki yang besar untuk kita. Betul. Alright, okay. So kita nak tengok ni kata Hakim Hakimi. Hakim Hakimi mungkin Haziq kenal. Hakim Hakimi kata siapa lagi 3 kawan tu Haziq? Mungkin Haziq boleh kongsikan siapa lagi 3 orang tu? Okey, kawan-kawan saya lagi 3 orang tu semua daripada sekolah juga. Okey, tapi kita orang masuk ke Kolej Risda waktu tu. 4 orang ni termasuk saya, 4 berlainan jurusan. Macam saya masuk diploma pengurusan perniagaan. Okay. Kalau siapa yang kenal dekat sana, Syabil Afiq, diploma perniagaan tani. Mungkin Muhammad Syabil sedang menyaksikan kita lah. Okay. InsyaAllah ada tu. And then yang ketiga Muhammad Zulaikan. Saya rasa Muhammad Zulaikan ramai kenal kot. Ya, Zulaikan. Zulaikan okay. sedang menyaksikan kita. Hai Zulaikan. Zulaikan dia masuk diploma sains pertanian. And then yang keempat kawan saya ni Syarul Amin. Syarul Amin diploma landscape. So kami berempat ni daripada sekolah yang sama, masuk di kolej yang sama tapi berbeza jurusan. Semua memang berpakat lah nak masuk UCAM pada time tu Waktu tu pada mulanya kita orang tak ada berpakat pun macam cakap, jomlah kita masuk sama-sama tempat yang sama kan. First saya bincang dengan Syabil waktu tu, Kolej Risda. Okay, saya cuba tengok Kolej Risda. Waktu kita orang dah nak pergi untuk daftar diri waktu diploma tu, kita orang dapat tahu 4 ni yang sama. Tu rezeki juga tu. Ya, dapat betul. belajar sama-sama kan? Betul-betul. Itu pun rezeki daripada kawan-kawan daripada sekolah. Betul-betul. Okey, kata Madam Farah, rezeki datang dalam pelbagai bentuk. Ketenangan pun rezeki, betul. At the end of the day, apa-apa saja yang kita dapat kurniaan daripada Allah ni, yang paling best adalah ketenangan. Kita bersyukur dengan apa yang kita dapat dan kita rasa tenang dengan apa saja yang ada yang ada di keliling kita kan. Betul. Alright. Okey, kita ada siapa lagi ni? Alright. Muhammad Fadri terima kasih Muhammad Fadri menyaksikan kita pagi ni. Kata Miss Syuhaida Isa, Alhamdulillah for everything. Apa sahaja yang Allah kurniakan. Okay, kita bernafas, kita bangun pagi, celik mata pun rezeki kan. Kita bernafas secara percuma pun rezeki juga. Madam Aisyah Ozi. Hai Wan Ahmad Haziq. Madam. Hai sikit kat Madam tu. Ya, Madam Aisyah. Okey, Maziati Mazri. Terima kasih menyaksikan kita. Okey, kata Madam Azhar, betul rezeki memang luas, rezeki kesihatan, rezeki dapat kerja, rezeki dapat kawan-kawan baik, rezeki belajar di UCAM pun rezeki. Betul. Rezeki ada pelbagai jenis rezeki. Hakim Hakimi, Alhamdulillah. Terima kasih Rozaida Muhammad, Kak Rozaida Muhammad yang menyaksikan kita sekarang. Kita ada Riz Aris. Glamour ni Riz Aris ni. Pensyarah yang sangat baik pun rezeki. Alhamdulillah. Betul, okay? Alright, rezeki sama belajar di UCAM juga rezeki sis, betul tu Puan Siti Norida, okay? Kata Hakim Hakimi, rezeki kita dapat YDP handsome macam Haziq pun rezeki juga katanya, gitu. Alright, okay. Okay, kita sambung balik lah Haziq Ya, boleh. Okay, belajar dekat UCAM ni merupakan adalah salah satu rezeki yang Allah kurniakan kepada Haziq juga kan. Jadi bagaimana Haziq melihatlah ia sebagai satu hikmah yang sangat bermanfaat kepada Haziq. Okey, hikmah yang sangat bermanfaat untuk saya lah kan. Saya bersyukur sangat-sangat sebab pada tahun 2013 tu Kolej Risda terima saya dengan kawan-kawan saya yang lain untuk sambung belajar. So dekat situ saya beranggapan hikmah paling besar saya dapat sambung belajar dekat Kolej Risda UCAM UCAM ni dulu banyak benda yang saya belajar, terlalu banyak. Ya, orang boleh kata belajar mana-mana semua sama, betul. Memang betul. Tapi pengalaman tu yang buat kita tahu apa tu erti kehidupan. Betul tu. So hikmah paling besar saya dapat belajar dekat UCAM, saya banyak sangat belajar pengalaman, bukan daripada segi saja pembelajaran, daripada segi untuk uruskan diri juga. Okay, alright. Okay, Haziq ni kalau kita dapat maklumat yang
Haziq ni merupakan alumni yang sangat aktif kat kampus kan. Mungkin Haziq boleh kongsikan pelibatan Haziq dalam aktiviti co-curriculum dekat UCAM kan. Apa pencapaian Haziq di kampus ni Haziq? Okey. Okey, kalau nak ceritakan tentang pelibatan aktif co-curriculum, saya waktu sekolah dulu pun aktif juga. Sebab mungkin disebabkan saya aktif waktu sekolah tu, saya terbawa-bawa ke zaman universiti saya. Waktu sekolah dulu pun aktif, and then masuk diploma pada mulanya 2 tahun, 1 tahun pertama memang slow sikit lah untuk adapt kan. So waktu tu semester yang keempat saya mula untuk join aktiviti college lah. Waktu tu kalau kita semua tahu, setiap fakulti dia ada kelab-kelab fakulti masing-masing, betul. So untuk saya punya fakulti pengurusan perniagaan, kita ada kelab MECMA. Okay. MECMA stand for Members of Business Management Association. Okay. Okay. So dekat situ saya belajar macam mana untuk join aktiviti, untuk kendalikan program apa semua. And Alhamdulillah waktu tu semester yang keempat saya cuba beranikan diri untuk bertanding. And mungkin rezeki dekat situ untuk orang kata apa, titik permulaan saya untuk belajar, untuk tingkatkan sahsiah diri saya punya undian waktu tu yang paling tertinggi. Alhamdulillah. Ketika tu masa tu semester berapa? Tahun ke berapa masa tu? Tahun kedua yang terakhir, semester 4. Okay, I see. Alright. Okay. Waktu tu lah, and then sepanjang saya jadi YDP, dia panggil YDP waktu tu, YDP untuk kelab itu. Alhamdulillah dengan bantuan, dengan support daripada kawan-kawan waktu tu, untuk zaman diploma saya dianugerahkan tokoh kepimpinan. Alhamdulillah, rezeki lagi kan. Ya. Lepas satu rezeki seterusnya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Okay. Waktu tu, and then dah habis, saya masuk degree. Okay, masa saya zaman diploma, saya cuba nak masuk MPP, Majlis Perwakilan Pelajar. Tapi dengan kekangan masa, tak sempat. Sebab waktu tu pun saya dah waktu tahun akhir. So saya masuk di ijazah. Okay, waktu masuk ijazah tu, pada semester pertama, hujung semester pertama tu, saya cuba untuk beranikan diri. Waktu tu pula kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar pun dah berubah untuk cari yang baru. Saya cuba untuk beranikan diri. And nak dijadikan cerita, mungkin rezeki juga untuk saya waktu tu. Undian saya juga tinggi. Alhamdulillah. Bukan kaling-kaling jawatan yang Haziq dapat dalam UCAM kan waktu tu. MPP, Majlis Perwakilan Pelajar. Hebat. Kalau saya nak cakap, walaupun saya punya jawatan yang paling tertinggi, tanpa support daripada kawan-kawan saya yang bawah ni, yang penolong-penolong saya, AJK saya semua ni, tanpa diorang saya takkan dapat jalankan tanggungjawab tu. Okey, betul tu. Orang sekeliling kita adalah orang yang penting kan, yang menentukan ataupun yang membentuk ataupun yang mempengaruhi perjalanan hidup kita kan. Nampak kata kalau suami isteri kan, berdiri seorang suami orang kata di sebalik kejayaan, kehebatan seorang suami, berdiri seorang isteri kan. Betul, ya. Berdiri seorang Haziq, ada ramai dekat belakang tu selain daripada keluarga kan. Betul. Memberi support, yang membantu Haziq. Alright. Okay, macam mana Haziq melihatlah pelibatan Haziq dalam pelbagai aktiviti yang Haziq sebutkan tadi ni dapat meningkatkan sahsiah diri Haziq ni, Haziq? Ya Allah, ya Tuhanku. Bila saya libatkan diri dalam pelbagai aktiviti ni, paling utama sekali yang saya dapat belajar macam mana saya nak uruskan diri saya dalam konteks masa, pengurusan masa. So, bila kita aktif ni, kita ada tanggungjawab utama kita belajar. Okay. So dekat situ pada permulaannya saya libatkan diri apa semua ni, berterabur juga saya ni. Dengan belajarnya entah ke mana, dengan pengurusan organisasinya entah ke mana. So dekat situ saya belajar macam mana saya nak uruskan. Belajar, pengurusan organisasi kan. So saya belajar apa semua. And Alhamdulillah dengan pengalaman sebelum tu,
pada tahun 2018. Waktu tu saya masih pegang lagi MPP. Saya diberi kepercayaan untuk menjawat jawatan GPS Negeri Melaka. GPS tu apa tu Haziq? Gerakan Pengguna Siswa. Okey. Di bawah KPDNKK. Aha. Itu saya rasalah itu penlibatan kurikulum saya yang paling tinggi lah selepas Majlis Perwakilan Pelajar. Saya dapat untuk kepercayaan tu. So dekat situ saya belajar. Ya, alhamdulillah. Dekat situ saya dapat lagi orang kata apa? Melibatkan diri bukan sahaja dalam kelompok universiti sendiri, malah saya dapat belajar berkenalan dengan pelbagai kawan-kawan daripada universiti luar. Alhamdulillah, rezeki kan Haziq kan? Ya, ya. Alright. Tapi itulah orang katakan pengalaman Haziq ni lah dilantik menjadi itu, ini dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya proses tu yang perlu dilihat, betul tak? Proses sepanjang menjadi ketua daripada tak tahu nak organize event dan sebagainya, nak organize organisasi dan sebagainya, dan pada situlah belajar sehinggalah diberi tanggungjawab yang amat besar, okey, dalam kampus, di luar kampus dan sebagainya. Alright, okey, kita nak bacakan komen kat sini. Okey, kita ada Muhammad Salim Zulkifli. Hai Salim. Salim ni lama saya tak jumpa. Mungkin Salim ni masih belajar lagi kan? So dia belum lagi lah boleh jadi jemputan kita. Alright. Kemudian okey, bagaimana Haziq bahagikan masa dengan baik antara Koko dan akademik ni Haziq? Tanya Siti Norida. So Siti Norida nak tahu ni, Puan Siti Norida nak tahu macam mana Haziq bahagikan masa Zik. Okey. Pada mulanya macam saya cakap tadi kan, masa mula-mula saya handle organisasi dengan pembelajaran kan. Pada mulanya Puan, and untuk pengetahuan semua, memang saya mengaku saya berterabur. Ya. And then dia dah kacau saya punya orang kata apa, keputusan semesta saya. Jatuhlah macam tu. Jatuh. Tapi itulah orang kata apa, pengalaman kan, pengalaman mengajar kita. So dekat situ saya cuba untuk belajar balik macam mana saya nak uruskan masa. Okey, saya kongsikanlah sikit Bila saya melibatkan diri dalam organisasi ni, waktu siang saya memang busy. Waktu siang saya. So macam mana saya nak saya fikir macam mana aku nak belajar ni. Dengan kita punya assignment yang datang tak diduganya lagi. Tiba-tiba je datang, nak hantarnya dapatnya hari ni, nak hantarnya besok. So dekat situ saya belajar. Okay, kalau kata siang saya busy dengan organisasi, saya spendkan time saya waktu malam untuk saya belajar. Malam. Sebab tu saya kata saya fikir di sini kan, waktu saya zaman belajar saya, waktu malam tu waktu saya belajar. Dekat situ. Tapi sebenarnya tak elok. Sebab kalau kita ikutkan konteks dalam Islam kita, malam itu untuk kita berehat. Ya, fitrah kita kan. Ya, sebab siang badan kita dah busy. Itu ini gerak sana sini. Sepatutnya malam untuk kita berehat. Tapi waktu tu, yelah orang kata apa, kenangan waktu belajar, waktu malam memang stay up untuk study lah, buat apa yang patut. Itulah saya buat yang macam tu lah. Jadi orang kata tadi Haziq ada mention tentang mula-mula kan pegang jawatan kan sampai boleh menyebabkan result turun sikit kan satu semester tu kan. Jadi sebenarnya kejatuhan kita atau kegagalan kita sebenarnya bukanlah pengakhir kita kan. Dia sebenarnya boleh menjadikan dia macam satu tamparan supaya wake up macam gitu kan. Supaya kita berusaha dengan lebih baik lagi kan. Jadi sebenarnya kesilapan, kegagalan ataupun kejatuhan kita sebenarnya sangat penting yang orang kata itu adalah guru terbaik dalam hidup kita kan Haziq kan. Betul. Alright, kita nak tengok ni Naim Zahid kata so. Saya perasan kenapa dia komen so dekat sini. Sebab saya dengar banyak so dekat ni kan. Alright. Itu mungkin dia nak gurau-gurau manja kan. Naim ni rindu dengan Haziq ni rasanya. Salah seorang sahabat baik saya kat sana.
Rezeki sahabat baik dekat kat UCAM kan. Ya, Alright. ya. Kita ada Wan Madiha Wan Halim yang sedang menyaksikan kita. Hai. Hai semua. Kita ada Lukmanul Hakim. Lepas tu kita ada Dekna Ali Umar Mahdi. Alright, lepas tu kita ada Khairil Syukri, Tahniah Haziq. Alright. Abah sihat Abah? Abah kan? Okay. Mm-mm. Siti Nurida kata credibility lain macam terbaik katanya. Okay, Allah. Wan Madiha siap tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Naim Zahid. Siapa pula yang datang tu? Okay. Alright. Okay. Naim Zahid kata Haziq suka bakso ke? So melekat teruk. Macam mana? Oh, bakso. Alright, dia cuba bergurau kat situ kan. Tak apa Naim, tak apa. Alright. Sekejap ya. Alamak, saya itulah. Okay, tak apa. Never mind. Kita anggaplah itu adalah ujian daripada kita nak live kan. Kadang-kadang ada orang datang kan. Ada call sebenarnya. Alright. Sebenarnya dia nak hantar barang. Saya order barang daripada Shopee tu rasanya. Alright. Okay, tak apa. Okay, kata Dekna Ali Umar Mahdi ni, dia kata Ali Umar Mahdi sebenarnya ni adalah Madam Siti Aminah. Oh, Madam. Ya Allah, Madam. Dia kata among my favorite students, well-mannered, sangat hormat guru, soft-spoken, well-versed, semua yang elok-elok lah. All the best Haziq, kata Madam Siti Aminah. Ya Allah, Madam. Yang baik-baik tu semua daripada Allah, Madam. Kan? Alright, insyaAllah. Okay. Aikul. Siapa Aikul ni? Haziq memang suka. Haziq tu pintu asrama Seroja ke? Saya tak faham kat situ. Tapi mungkin Haziq yang faham. Alright. Naim Zahid kata semasa memimpin apa mindset yang diketengahkan? Cuba jawab sikit Haziq. Soalan dia sangat baik. Soalan dia macam orang politik. Alright. Okey lah. Pada saya lah yang saya terapkan, bukan saya terapkan, yang saya utamakan mindset saya bila saya memimpin, tak kisahlah daripada zaman saya diploma, memimpin kelab and then naik memimpin majlis perwakilan pelajar. Mindset saya nak jaga ukhuwah antara pelajar-pelajar. Macam mana saya nak cakap? Sebab waktu saya zaman diploma, kalau untuk pengetahuan semualah, batch saya, kalau tak salah saya lah, kalau salah betul kan, batch saya mungkin antara yang paling ramai yang pernah masuk waktu tu. Batch saya waktu diploma dulu. Sekali masuk, kalau tak salah saya hampir 1,000 ke 1,000 lebih. Total dia. So dekat situ, waktu awal-awal saya diploma, saya nampak lah. Ya memang meriah, ramai student waktu tu, seronok, memang ramai, penuh waktu tu. Tapi saya nampak ada sikit kekurangannya. Apa tu kekurangannya? Kalau awak tu pelajar fakulti ni, dia akan kenal dengan fakulti itu saja. Kalau kita fakulti ni, kita akan kenal dengan fakulti itu saja. So dekat situ saya fikir, kenapa perlu ada orang kata apa tu perlu ada suasana macam tu kan, sedangkan kita belajar tempat yang sama. So dekat situ bila saya masuk majlis perwakilan pelajar, saya cuba untuk buangkan benda-benda macam tu. Walaupun kita fakulti ni tak semestinya kita hanya kenal dalam fakulti ni saja, sedangkan fakulti lain ada. Terutama sekali waktu tu saya perasan student fakulti ni dia hanya kenal pensyarah fakulti dia sahaja. Fakulti lain dia tak kenal. Sedangkan yang ni pensyarah, tapi bila berselisih bahu tak ada tegur pun. So dekat situ saya cuba untuk buangkan benda tu. Itu yang saya buat. Pelbagai program ataupun bukan program saja, dalam masa yang sama juga terapkan. Jangan hanya tertumpu pada satu tempat saja, tapi kena untuk semua sekali.
Itu yang paling penting. Jadi perjuangan Haziq adalah mengukuhkan ukhuwah di kalangan semua warga kampus. Tak kisahlah pelajar, pensyarah, staf dan Ya, betul. kan. Okey, terbaik Haziq. Alright, kita ada banyak soalan ni. Mungkin Haziq boleh kongsikan. Jangan lupa kata Aikul ni kata Haziq jangan lupa ceritakan orientasi sebulan dekat UCAM sampai nak raya. Ya Allah. Okay, itu salah satu kenangan saya lah untuk kendalikan orientasi ya. Orientasi orang kata apa, setiap pelajar mau pelajar barulah terutama sekali, orientasi ni adalah satu proses yang paling seronok. Paling seronok. Bukan diorang saja, kita orang yang kena handle ni pun salah satu pengalaman yang paling best. Paling best. Kalau nak kena handle tu, saya rasa kalau yang sebulan tu, kalau tak salah saya waktu tu bulan puasa, kalau tak salah saya. Bulan puasa. So dekat situ cabaran dia tinggi lah. Cabaran dia tinggi, siangnya macam mana, dengan berlaparnya lagi, dengan kerenah-kerenah studentnya macam mana kan, macam-macam perangai. Bukan saja student baru, kerenah-kerenah kru-kru kita ni pun macam-macam perangai dia. So dekat situ saya belajar macam mana saya nak handle situasi waktu tu. Tapi bukan saya seorang saja. Kalau tanpa kawan-kawan saya yang lain ni, tanpa Encik Fazli khususnya, Encik Fazli, kalau dalam UCAM ni kalau kita buat orientasi, Encik Fazli salah seorang watak utamalah dalam proses orientasi ni. Tanpa diorang, saya rasa saya tak tahulah macam mana saya nak handle situasi orientasi tu. Cik Fazli ni adalah insan popular di UCAM. Setiap kali sesi pep talk saya bersama dengan alumni Kolej Risda ataupun Kolej Universiti Agroscience Malaysia, nama Cik Fazli memang tak pernah lekang di mulut alumni kita. Memang orang kata Cik Fazli ni, kalau Cik Fazli sedang menyaksikan kita, Cik Fazli ni ada sentiasa dekat di hati di kalangan alumni kita ni. Cik Fazli teruskan menjadi kesayangan semua, terutama sekali pelajar-pelajar kita. Mungkin ini adalah satu tarikan yang boleh menarik lebih ramai pelajar-pelajar untuk masuk ke UCAM kan, bila tengok hubungan ukhuwah antara staf-staf, pensyarah-pensyarah dan juga pelajar-pelajar kita. Okey. Alright. Kita nak tanya Haziq lah. Antara banyak-banyak kenangan Haziq yang Haziq lalui sepanjang berada dekat UCAM kan, apa agaknya kenangan paling manis yang Haziq tak boleh lupakan Haziq? Kalau saya nak senaraikan kenangan saya yang paling manis, saya rasa boleh buat satu buku kot. Kenangan yang paling manis. Tapi saya boleh shortkan kat sini kan. Kenangan saya yang tak boleh saya lupakan waktu saya belajar dulu, saya dapat kenal dengan ramai kawan. Sebab dulu waktu kita zaman sekolah, kita berkawan dengan kawan-kawan kawasan kampung, dengan kawan-kawan kawasan daerah tu saja. So tak terbuka tau. Bila saya masuk ke universiti ni, ke UCAM, saya dapat berkawan dengan ramai kawan-kawan. Bukan saja Semenanjung, satu Semenanjung, malah kawan-kawan daripada seberang Sabah, Sarawak pun ada kawan-kawan tu. So dekat situ saya rasa itu pengalaman, kenangan yang paling manis lah yang pernah saya alami. Yang paling penting kenangan saya yang manis, saya rasa tanpa diorang ni takkan sampai sekarang lah saya kat sini, iaitu pensyarah-pensyarah kita lah. Tanpa diorang saya tak ada kat sini sekarang. Alright, okay, baik. Alright, kita nak bacakan lain daripada Ain Zulkifli. Hai Madam Safi dan Haziq. Hai Ain. Okay, okay, alright. Bagi alamat Madam, saya minta polis buat round the okay. Alright. Ada orang datang tadi, ya betul. Ada orang hantar barang. Alright, okay. Tadi Haziq ada bagi tahu kan tentang perjuangan Haziq untuk menyatukan ataupun memperkukuhkan ukhuwah di kalangan warga kampus yang berbeza fakulti kan. Ya. Jadi itulah resist lah ni, aduhai kata Naim Zahid. Alright. Okay, campur semua kawan-kawan dan seluruh warga UCAM, betul. Okay, Haziq Daniel sedang menyaksikan kita dan dia kan. Ini semua orang-orang hebat ni. Ya, itu semua orang-orang hebat tu. Kata pertanyaan daripada Haziq Daniel, apa push factor dan big why Wan Ahmad Haziq?
Wan Ahmad Haziq ni aktif dan libatkan diri di Koku di UCAM dan di luar ni. Apa push factor dan juga big why ni Haziq? Okay, push factor. Apa sebab faktor-faktor dia kan? Mhm. Saya letakkan diri saya. Masa saya diploma dulu, saya letakkan diri saya. Apa yang saya tak dapat? Apa yang kekurangan yang saya nampak? So dekat situ saya cuba nak perbaiki balik orang-orang yang sebelum tu. Kenapa time tu aku tak dapat? Why not waktu aku naik, aku bagi dekat budak-budak yang akan datang ni. So dekat situ saya terapkan benda tu. Dulu saya tak dapat. Dulu saya terkena. Benda-benda macam tu saya buatkan diri saya kan. Kenapa kalau saya tak buat, takkan saya nak buat dekat orang, saya dah kena waktu tu. Kenapa saya nak buat juga benda yang sama untuk budak-budak yang lain? Macam tu. So dekat situ bila saya naik, saya cuba untuk buat, saya beranggapan, okay, dulu aku macam ni, aku tak nak student-student yang lain terkena juga macam mana yang aku pernah kena sebelum ni. Itu paling utama sekali. Alright. Okey, baik. Alright, kita nak sambung soalan kita jadi waktu Haziq menamatkan zaman belajar lah, waktu final semester kan dekat UCAM kan. Semestinya merupakan sesuatu yang amat menyedihkan kan. Lebih-lebih lagi bila nak berpisah dengan kawan-kawan dan juga segala pengalaman manis dekat kampus kan. Tapi ia sebenarnya adalah merupakan satu permulaan kepada sesuatu yang baru di mana Haziq ni di mana semua graduan semua graduan ni akan melalui alam pekerjaan. Jadi selepas belajar kan, apa yang Haziq lakukan ni? Terus bekerja atau macam mana Haziq? Okay. Waktu saya last semester terakhir, waktu zaman belajar semester terakhir dekat UCAM, hujung tahun 2019, bulan 10 waktu tu. So saya akan sambung untuk latihan industri saya lah, praktikal. Praktikal saya pada 2020 bulan 12. 2019 bulan 12. Okay. Kalau sedia maklum lah, semua orang tahu kan kita kena pandemik COVID-19. Ya. Kita kena 18 hari bulan betul? Bulan 3. Ya. Pada 18 hari bulan tu jugalah hari terakhir kita orang ni batch-batch yang habis praktikal. So dekat situ, kalau kita tahu bila habis praktikal, kalau ada rezeki mana-mana company yang kita praktikal tu mesti akan sambungkan terus kita kerja, berkhidmat. Macam saya waktu tu, bulan terakhir saya praktikal waktu tu, saya dah dapat offer kerja daripada company lain lah. Daripada company Sunway Group, kalau semua orang tahulah. Saya dapat. Diorang suruh habiskan praktikal, bulan 3, bulan 4 lapor diri. Okay. Alhamdulillah lah, saya fikir waktu tu mungkin itu rezeki saya. Saya rasa excited, belum habis lagi belajar dah dapat offer apa semua kan. Kita terkena COVID-19 ni. Semua tahu kan, bila kita first time kena COVID-19 ni, 3 bulan pertama kita semua kena berkurung dalam rumah, betul? Betul. Pengalaman yang tak boleh dilupakan. Ya, memang tak boleh dilupakan. Memang 3 bulan sampai hujung bulan 6 kalau tak salah saya, kita semua duduk dalam rumah. So dekat situ, sepatutnya bulan 4 saya kena lapor diri ke tempat kerja yang baru tu ditangguhkan. Pada mulanya 3 bulan pertama tu tak terasa lah lagi. So bila dah habis bulan 6 tu, dah nak habis kita punya tempoh PKP kita tu, saya call balik, follow up balik dengan company tu. So macam mana dengan offer saya apa semua tu kan, diorang batalkan. So dekat situ saya mula terasa lah, Allah, tak dapat kan, tak ada rezeki saya kat situ. So ambil masa lama madam untuk semua orang tahu. Saya cari kerja, pergi sana sini, bawa kelulusan saya, sijil saya apa semua tu, tak dapat juga. Lama sampaikan saya jenis nampak je saya macam ni, muka garang. Kalau orang tak kenal saya, orang kata saya ni sombong. Oh ya? Ya, orang yang tak kenal saya, dia orang kata saya ni kerek, poyo. Okay. So bila jadi macam tu, waktu tu saya banyak diam. Saya banyak diamkan diri. Saya fikir apa yang perlu saya buat ni kan. Kerja tak ada ni. Sekarang dah bulan berapa dah ni. So nak dijadikan cerita waktu tu Allah gerakkan hati saya kan. Semua orang ada Instagram betul. Saya duduk scroll Instagram, tiba-tiba keluarlah satu iklan ni untuk join business online. Alright. Okay Haziq.
kita simpan dulu Haziq punya ni. Ya. Kita nak berehat sekejap ya, kita berehat sekejap tapi jangan ke mana-mana. Kita saksikan bingkisan yang telah pihak UCAM sediakan. Boleh. Alright, kita sambung kita nak bacakan sedikit komen daripada para viewers kita. Alright. Okay, Muhammad Salim Zulkifli kata, Cik Fazli memang terbaik. Banyak benda yang Cik Fazli ajar kami dekat sana. Betul tu, right. Memang dah nama Cik Fazli ni memang sentiasa meniti di bibir alumni dan juga para mahasiswa kita sekarang ni yang sedang menyambung pengajian. Alright. Semua sedang memanggil-manggil ni Cik Fazli. Kalau Cik Fazli join live kita pagi ni kan. Alright. Dah masuk hampir masuk tengah hari. Pukul 11.50 sekarang ni. Okey, kita ada Faizal Ijal yang sedang menyaksikan kita. Hai Faizal. Mirul Alimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mirul.
Okey, Hairul Ali sedang menyaksikan kita. Okey. Okey, kita ada Fazli Rahman. Okey, Fazli Rahman tu lah kan. Alright. Fazli Rahman ada Fazli Rahman ni dia banyak komen kat sini kan. Dia bersama-sama dengan Naim dekat sini kan. Habis. Alright. Haziq dulu ada pernah nangis tak? Kalau nangis dekat bahu siapa ya Haziq? Siapa yang tanya tu madam? Naim Zahid. Naim Zahid nak tanya. Kalau nangis kat bahu siapa tu? Saya tak nak beritahu lah siapa. Yang tahu je tahu kan. Saya pernah menangis. Ya, betul memang pernah menangis. Okey. So Alright. Kat situ apa tu? Dekat situ waktu tu kita tahulah macam mana dia punya, orang kata apa, momen-momen dia punya pressure dia tu. Dan ketika tu lah mungkin Aziz dapat tahu siapa insan yang berada di sisi ketika susah dan senang kan. Betul, sangat-sangat betul. Alright. Okey, kita nak sambung lah berkaitan dengan pengalaman Haziq mencari kerja dalam musim pandemik ni kan. Dan kita tengok kan pandemik COVID-19 memang menyaksikan ramai rakyat dunia khususnya dekat negara kita kan yang kehilangan kerja, yang dapat separuh gaji dan banyak juga perniagaan yang terpaksa ditutup dan seterusnya meningkatkanlah kadar pengangguran. Dan keadaan ni menjadi parah lah jika ditambah dengan graduan yang baru bergraduat tahun tu, seramai ratusan ribu orang yang melibatkan pelajar IPTA dan juga IPTS dan juga lulusan SPM dan STPM yang nak terus bekerja kan. Mungkin jumlahnya boleh mencecahlah sekitar 3 ke 4 juta rakyat Malaysia yang mencari kerja sepanjang musim COVID kan. Mungkin Haziq boleh kongsikanlah pengalaman sukarnya mencari kerja di musim pandemik dan apa yang Haziq usahakan. Betul, okey. Kita sambung balik yang macam saya cerita tadilah. Lepas habis je waktu kita 3 bulan pertama pandemik tu, saya mula cari kerja dengan lepas apa yang saya dapat offer tu dibatalkan, dicancelkan. Waktu tu saya terasa sangat. Memang dia punya kesan dia tu memang terkesan lah. Saya pergi cari, tak dapat. Saya terjumpa lah satu platform ni untuk join business online. So dekat situ saya mula terjebakkan diri dalam business online. Mula-mula alhamdulillah okey dengan support kawan-kawan, dengan support family. Saya punya business online tu boleh untuk saya bantu pembelanjaan family harian saya lah dengan business tu. Itu yang saya buat. Dalam masa yang sama saya cari kerja. Kerja waktu tu memang susah madam. Sangat susah. Pergi bawa sijil tebal sijil ni. Bawa pergi tapi tak dapat. Banyaklah yang Aziz apply tu. Ya, banyak. Ada banyak. Okey, apa sehingga sekarang ni apa yang akhirnya kerja yang tersangkut ataupun rezeki yang bagi pada Haziq ni? Waktu tu pada bulan 9. Pada bulan 9 dalam banyak-banyak apply saya punya kerja tu 99 Speedmart panggil saya. Okey, dia panggil untuk pergi interview lah pada mulanya. Pergilah interview, alhamdulillah ya Allah, time tu rezeki saya dengan tanpa berfikir 2 kali saya terus terima dan pergi terus kerja. Pada awal bulan 10 rasminya saya bekerja dengan Speedmart. So maknanya bulan 10 sekarang ni genaplah setahun saya dengan Speedmart. Okey, baik. Alright. Okey, saya nak tanya soalan seterusnya. Mungkin sebagai graduan dalam jurusan pentadbiran perniagaan kan, khusus dalam pengurusan pertanian, adakah pekerjaan Haziq ni sebagai penolong pengurus kat Speedmart ni sebenarnya merupakan sesuatu yang di luar kemahiran Haziq lah, dan bagaimana Haziq atasi perkara ni Haziq? Ya, betul. Sangat-sangat luar daripada bidang saya belajar dulu. Sebab saya belajar dulu more kepada pengurusan, management. So bila saya masuk dalam Speedmart 99 ni, memang lari bidang dia sebab kita tahu Speedmart ni kita dalam golongan retail. So dekat situ benda tu benda baru untuk saya. Pada bulan pertama, bulan kedua untuk saya bekerja dengan 99 Speedmart, memang slow saya ni. Untuk saya adapt. Susah orang kata kan. Yalah, mana ada kerja yang senang madam, tak ada kerja yang senang. Betul. So saya fikir, takkan aku nak berhenti betul madam. Ada satu momen tu, ada satu saat tu saya terfikir tau, aku nak kena berhenti ni kan. Sebab waktu tu dah lah benda ni benda baru madam. Ni share. Share. Benda ni benda baru. Memang lari daripada bidang saya.
And then kerja dia pun quite tough. Bukan nasib saya waktu tu saya dapat orang atasan yang terlalu push, yang tak faham kan apa semua. Saya pernah terfikir aku nak berhenti lah ni. Saya fikir aku nak kena berhenti lah pergi cari kerja lain. Tapi saya terfikir pergi cari kerja lain. Sekarang dapat macam sebelum ni, sekarang susah aku nak kerja, sekarang mudah. Apa nak jadi lepas tu kan. So saya cabarkan diri saya belajar. Saya cabarkan diri saya belajar. Okay, belajar. Buat kerja. Tengok macam mana orang lain boleh. Kenapa orang lain boleh buat, kenapa aku tak boleh buat. So saya belajar and Alhamdulillah sekarang dah genap setahun saya dengan Speedmart. Alhamdulillah. Alright. Okay Haziq. Mungkinlah ada setengah orang yang Okey, tak apa. Itu ujian. Okey, orang hantar barang lagi. Okey, never mind. Alright. Mungkin ada setengah orang yang agak skeptical dan mungkin ada yang sinis lah yang menyatakan, alah, kerja Speedmart je pun kan. Tapi sebenarnya mereka ni adalah buat satu kesilapan lah kan, sebabnya mereka ni ada sikap double standard kan. Jadi sebenarnya kalau ikutkan macam tak kisahlah kita kerja mana pun, sebenarnya yang paling penting adalah rasa tanggungjawab kita terhadap kerja kita tu kan. Jadi sebab saya melihat Speedmart ni adalah merupakan satu peluang rangkaian perniagaan yang besar kan. Harga patutan, lokasi yang sangat strategik dan sebenarnya dia merupakan mungkin adalah platform yang sangat baik untuk Haziq belajar sesuatu. Kita pun tak tahu kan hikmah kenapa Allah tempatkan Haziq di Speedmart kan. Jadi kita tengok yang paling penting kat sini adalah bagaimana Haziq ni boleh belajar sesuatu. Okay, dia tak tahu yang kita tengah live ni. Tak apa, never mind. Okay, kita teruskan live kita. Okay. Alright. Bagaimana Haziq melihat benda ni ataupun apa orang kata ujian ataupun kata-kata sinis orang ni sebagai satu pembakar semangat kepada Haziq. Okay. Betul, madam. Memang ada madam. Alah, Speedmart je pun. Apa nak dibanggakan? Kau belajar tinggi-tinggi, ijazah itu ini apa semua, kau kat situ je tempat kau. Allah Akbar. Tak apalah, saya kata tak apa. Mungkin itu rezeki aku kan, saya kata itu. So dekat situ, saya abaikan segala negatif-negatif tu, saya letak tepi. Saya anggap pada mulanya, saya join dengan Speedmart ni, saya sematkan dalam fikiran saya. Yang utama sekali kenapa saya nak masuk Speedmart ni, yang pertama sekali untuk mak ayah saya lah. Alright. Okay, itu yang pertama sekali. Yang kedua, saya nak cari pengalaman. Tak kisahlah Speedmart ni kerja macam mana sekalipun, saya nak cari pengalaman kerja tu. Itu yang paling penting. So, saya abaikan semua tu, saya buktikan and Alhamdulillah cukup setahun saya dengan Speedmart, semua cukup. Okay, alright. Okay. Sedikit terganggu sebabnya patutnya selalunya bila tak ada orang kat rumah dia akan letak je kan. Tapi tak apalah, itu adalah kerja. Ujian. Kerja mereka diamanahkan untuk barang tu sampai ke tuan rumah kan. Jadi yes, tapi tak apa, kita teruskan. Okay. Alright, kita nak tengok lagi ni kan komen Okay, pekat bahasa botanya kata Muhammad Nazrin. Okay, Siti Nurida kata bagus Haziq dapat adapt even benda baru. Betul, bagus. Moral of the story, you get it or not. Betul. Okay, madam, barang dah sampai tu, ya betul. Alright. Okay. Risau polis aku report tadi. Ya ke hantar polis? Thank you lah Naim. Itulah. Mungkin saya setiap kali live ni saya kena mute loceng tu kan. Alright. Okay. Look at the end of the life lah bro. Okay. Alright. Okay, nak ramai kita teruskan. Okay. Okay, ketika Haziq belum lagi lah mendapat kerja dan melihat ramai kawan-kawan kan yang dah dapat kerja yang best dekat tempat yang bandar-bandar besar, gaji lumayan semua kan, ada tak terdetik dekat hati Haziq kan, kenapa orang lain dah senang sangat dapat kerja, kenapa susah sangat aku nak dapat kerja ni, ada tak terdetik tu Haziq? Mesti madam, terdetik madam. Saya pun manusia biasa madam, banyak kekurangan dia. Saya terfikir
sahabat-sahabat saya tau. Diorang dapat kerja. Alhamdulillah, senangnya dapat kerja. Kata, tak perlu, orang kata apa, tak perlu nak push usaha tu dapat kerja. And then kerja pun, orang kata pun not bad. Saya tumpang gembira kan. Tapi saya terfikir, kenapa aku tak dapat ni kan? Apa kurangnya aku? Kadang-kadang saya terfikir kan. Sorry lah kalau saya tersebut perkataan aku kan. It's okay, it's Ah, okay. Itu saya waktu tu saya tengah berfikir. Okay. So apa kekurangannya aku ni kan? Waktu aku belajar dulu aku dah belajar dah betul-betul. Waktu aku belajar dulu aku dah aktif dah. Sijil pun dah tebal apa semua kan. Apa lagi yang diorang nak kan? Nak kata rupa pun alhamdulillah ada rupa. Tapi tak dapat-dapat lagi. So saya terfikir, ada satu masa tu, satu malam tu, saya terfikir mungkin hubungan saya dengan Allah saya saya tak tekankan. Saya tak tinggal solat. Tapi kekurangannya dekat situ mungkin saya lewat-lewatkan solat. So saya betulkan balik apa yang kurangnya tu bila waktu solat. Azan je terus solat. And alhamdulillah saya nampak perubahan dia tu. Bila kita jaga hubungan kita dengan Allah, Allah akan makbulkan apa yang kita minta. Walaupun tak cepat, tapi dia akan makbulkan insya-Allah slow-slow. And then yang kedua saya boleh katakan redha ibu ayah tu lah. Redha ibu ayah tu sebab kalau saya tengok lah kawan-kawan saya yang umur sebaya-sebaya dengan saya, banyak kalau keluar ke apa ke macam senang je. Mak bapak kau tak bising ke kan kau keluar sampai tengah-tengah malam pun semua kan. Saya yang umur 26 ni pun saya nak keluar pun saya minta izin lagi. And then kalau saya balik lambat pun diorang duk bising-bising lagi. So dekat situ saya rasa kena redha ibu bapa tu lah. Mungkin dekat situ bila jaga hubungan dengan Allah, dengan ibu bapa, insya-Allah rezeki kita tu ada. Okey, insya-Allah. Okey. Cerita pasal ibu bapa ni kan Haziq kan. Saya dikabarkan lah kan Haziq ni menjaga ibu ayah kan. Haziq adalah anak sulung dan dipertanggungjawabkan untuk menjaga ayah yang sedang sakit kan. Jadi orang kata rezeki menjaga ibu ayah ni adalah rezeki yang Allah berikan kepada anak-anak yang terpilih je Haziq. Tak semua dapat rezeki tu kan. Jadi anak-anak yang memuliakan ibu ayah ni dianugerahkanlah nikmat kebahagiaan dalam kehidupan kan. Dan selain itu merawat ibu ayah ni akan menjadikan kehidupan dipermudahkan Allah dalam segala hal lah, termasuklah dari segi kerja, perjalanan hidup, pergaulan dengan manusia sekeliling dan sebagainya kan. Mungkin Haziq boleh kongsikanlah rutin Haziq menguruskan ayah yang sedang sakit yang memerlukan rawatan dialisis ni Haziq. Okey, betul. Sedia maklum ramai je kawan-kawan saya yang dah tahu tentang macam mana situasi ayah saya sekarang ni kan. Ayah saya first time diberitahu tentang penyakit dia ni waktu tu saya masih lagi belajar kat Melaka. So pendapatan keluarga kita orang, mak ayah saya meniaga. So even dia dah orang kata apa fight dengan sakit dia tu, dengan dialisis air dia tu, dia masih lagi meniaga. Pergi sana sini beli barang itu ini. So dekat situ saya nampak dia punya kegigihan dia tu lah. Bila saya habis belajar, saya ada dekat sini, saya tengoklah penat rupanya buat dialisis ni. Bila habis dialisis, apa yang tahu dialisis ni memang penat. Bila habis je dialisis dia akan penat. Badan akan totally out apa semua. Tapi macam mana ayah aku ni waktu dia buat dialisis dia boleh pergi meniaga lagi ni. Untuk saya dengan adik saya lah kan. So dekat situ saya fikir Allahuakbar. And then nak dijadikan cerita, ayah saya dah tukar daripada dialisis air tukar kepada dialisis darah. Okay. Dulunya dialisis air ni dulu satu hari sepanjang minggu 1 hari 4 kali buat dialisis. Okey. 4 kali. So dekat situ memang nampak dia punya orang kata apa keperitan dia tu kan. Bila tukar kepada dialisis darah 1 minggu 3 kali. So kita kena pergilah hantar ke hospital. Kena pergi hantar ke hospital untuk buat dialisis tu. So bila main orang kata apa, bila seseorang tu dah kena dialisis, rawatan dialisis, kita sebagai ahli keluarga ni ataupun kawan-kawan ke apa kan, kalau kita kena kan, kita kena tahu dia punya situasi. Kadang-kadang mood tak okey. Kita kena faham lah. Tak pasal-pasal kena marah. So kadang-kadang okey, mood dia okey. So dekat situ saya kena main peranan lah kat situ. Betul. Selalunya orang sakit ni
keadaan emosi dia sukar kita jangka kan, sebabnya nak menahan sakit dan Ya, sebagainya. ya, betul. Jadi kita tak tahu apa yang dirasai orang yang sedang melalui kesakitan ketika tu, dan sehingga menyebabkan mereka punya emosi yang tak stabil kan. Betul, Alright. madam. Jadi kita kena faham dan kita kena letakkan diri kita lah dalam situasi macam ni supaya kita tak Betul. lepas kata-kata yang boleh melukakan hati dan sebagainya kan. Jadi saya sangat berbangga lah dengan Haziq kan. Madam. Ya. Dekat sini madam kan, saya nak cakap sikit madam. Saya nak selitkan sikit kat sini. Kan saya hantar ayah saya pergi hospital apa semua kan. Ada dekat tempat rawatan dialisis tu kan, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang sebaya dengan saya, yang bawah umur pada saya, ada juga buat rawatan dialisis ni. Allah, saya cakap. Ya, masih muda, ramai madam. So saya dekat sini saya nak pesan lah, jaga kesihatan tu. Kadang saya pun leka dengan kesihatan saya ni, duk makan macam-macam makan kan. Tapi kalau bila dah kena tu madam, menyesal pun tak sudah. Betul-betul lah. Kesihatan ni orang kata mahal kan harganya. Jadi Betul. yang paling penting sebenarnya nak jaga kesihatan adalah pemakanan kita kan. Ya, betul. Jadi makanan kita sekarang ni kalau kita tengok kan, mungkin tak 100% dalam keadaan yang selamat untuk dimakan kan, especially sayur-sayuran kita, ikan-ikan dan sebagainya yang tercemar dengan racun dan sebagainya kan. Jadi kurangkan pengambilan makanan segera ataupun makanan-makanan yang sudah diproses kan. Jadi pemakanan tu penting. Alright. Okey Haziq, saya doakanlah Haziq dikurniakan balasan baik daripada Allah di atas kebajikan Haziq tu kan terhadap mak dengan ayah kan. Dan sesungguhnya ganjaran Allah SWT tu ada bagi hamba-Nya yang baik dan sentiasa bersyukur dalam merawat ibu bapa yang membesarkan membesarkannya sebagai bakti, walaupun tak mampu kita nak balas jasa kedua-dua mereka yang besarkan kita dengan penat lelah kan. Walaupun ayah Haziq yang tengah sakit tu masih sanggup keluar bekerja untuk menyediakan keperluan makanan atas meja untuk keluar. Ini macam sesi potong bawang. Macam pengorbanan mereka sangat besar dan susah kita nak balas kan. Jadi sebenarnya orang kata kebajikan Haziq kepada ayah, kepada mak ni adalah satu perkara yang sangat mulia dan harapnya menjadi contohlah kepada orang lain kan. Menjadi contoh orang lain. Jadi kita tengoklah kan Haziq orang kata membagi-bagikan masa dengan adik, menjaga ayah, menghantar ayah mendapat perawatan sambil dan juga bekerja. Jadi kan sebenarnya itu adalah satu ujian juga untuk Haziq. Itu satu rezeki pada masa yang sama adalah satu ujian juga, dan Haziq berjaya menangani ujian tu dengan baik. Dan kita nak tanyalah kepuasan yang Haziq dapat rasakan bila direzekikan untuk dekat berada dengan ibu ayah yang uzur berbanding mendapat kerja yang lebih baik, tapi terpaksa berjauhan dengan keluarga. Apa pendapat Haziq? Okey, betul. Kadang-kadang kan saya terfikir kawan-kawan saya kan, dia orang dapat kerja jauh, dia orang dapat mengembara lah kan. Saya nak macam tu. Saya nak. Siapa tak nak pergi keluar kerja tempat lain apa semua tu kan. Tapi rezeki saya bukan kat sini. So saya fikir why not. Saya dulu masa saya zaman belajar kat Melaka dulu, saya dah habiskan masa 7 tahun. Mungkin waktu tu 7 tahun saya kurang masa dengan family saya. Dengan ayah saya, dengan ibu saya. So why not, mungkin kat sini Allah dah kata rezeki saya kat sini, ni masanya untuk saya spend time dengan diorang. So benda yang paling penting sekarang untuk saya sekarang ni, saya tak fikir dah untuk pergi mana-mana ke apa ke. Kalau ini masanya untuk saya ada dengan diorang, saya ada kat sini. InsyaAllah. Okey, kita nak bacakan komen-komen daripada viewers kita. Okey, alright. Dia kata Riz Aris tahniah juga, moga ingat kami ni. Alright, Nick Zati kata walaupun lari bidang semasa belajar dulu, semangat nak belajar dalam kerja tu ada. Tahniah Haziq. Right, samalah guys, ijazah kak dapat lain, kerja bidang yang lain. Yang penting enjoy. Betul, yang penting kita enjoy. Betul. Jadi sebenarnya kita kena appreciate apa yang ada di sekitar kita. Kita jangan sibuk bertanya-tanya apa yang kita tak ada kan. Kita hargai apa yang ada
kat keliling kita. Betul. Okey, Siti Nurhalidah kata Haziq adalah anak yang baik kan. Farah Wani, Madam Farah dia doakan semoga Haziq sentiasa diberi kemudahan dalam Amin. setiap urusan dan ketenangan hati, menjadi anak soleh, berjaya dunia dan akhirat. Okey. InsyaAllah. Alright. Saya nak kongsikan dari hadis Bukhari dan Muslim, terdapat 4 perkara lah yang tercatat di Lauh Mahfuz sebagai qada dan qadar seseorang sehingga ajalnya kan. Allah SWT telah menetapkan sejak azali lagi. Antaranya yang pertama adalah rezeki kita, yang kedua adalah ajal kita ataupun umur kita, kemudian amal kecelakaan kita dan juga amal kebahagiaan kita. Dan tak ada siapa pun yang tahu qada dan qadar Allah kan, atau Nabi dan Rasul pun tak tahu kan, melainkan Allah sahaja yang tahu. Jadi rezeki kita berbeza, ujian yang Allah bagi pada kita pun juga berbeza. Jadi bila kita lihat mereka yang dikurniakan rezeki melimpah ruah kan, kita sebenarnya tak tahu apa agaknya ujian besar yang pernah dilaluinya. Jadi mungkin Haziq boleh komen sikit tentang perkara ni Haziq. Betul, okey. Benda macam ni selalu main dalam masyarakat kita. Terutama sekali main dalam bab gaji. Orang selalu tanya gaji berapa, padahal benda tu saya rasa lah pada pandangan saya benda tu sensitif. Sensitif. Even orang kata apa 1,200 gaji dengan 1,000, saya bagi contoh lah, A dengan B. Walaupun 1,200 gaji A sama dengan 1,200 gaji B, tapi komitmen dia berbeza. Jangan pernah samakan, jangan pernah membandingkan. Itu yang paling utama sekali. Sebabnya tak kisahlah berapa pun ataupun seelok mana pun kerja kita, sebenarnya walaupun kita, iyalah gaji sikit kerja biasa itu ujian untuk dia. Sedangkan gaji besar, kerja besar pun ujian juga Allah bagi tu. Betul? Sebab apa? Dalam dia punya nikmati dia punya keselesaan kerja dia, gaji dia, sebenarnya dalam dia punya rezeki tu ada rezeki orang lain. Allah nak tengok dia nak berkongsi ke tidak. Itu yang paling penting. Betul dan sebenarnya orang kata bila Allah kurniakan rezeki ni, ataupun mungkin kalau kita nak doakan, kita nak minta sesuatu rezeki daripada Allah, sebenarnya yang paling baik adalah kita doakan rezeki yang cukup, kecukupan kepada rezeki. Barulah orang kata kalau kita dapat rezeki tapi tak pernah merasa cukup pun tak boleh juga kan. Jadi kita perlu sentiasa doakan yang Allah bagi rezeki yang cukup. Semestinya kecukupan rezeki itulah yang membuatkan hati kita rasa tenang, kita rasa bahagia kan. Ya. Alright. So kita nak baca sikit ni kata Aris kata Ahmad Haziq, Naim Zahid, Muhammad Salim Zulkifli dan ramai lagi antara junior-junior yang sangat baik. Selamat maju jaya semua. InsyaAllah, amin. InsyaAllah. Muhammad Fazli, okay, mungkin ini Cik Fazli dia kata rezeki murah jaga ibu bapa ni, moga Allah permudahkan segala urusan Haziq. Alright. Kemudian Siti Nurhalidah kata Allah beri yang terbaik untuk awak Haziq, percayalah Speedmart akan melihat mutiara. Mutiara dan bakat Haziq, bakat yang Haziq ada akan naik juga. Akak doakan terbaik untuk awak. Tengok tu mereka-mereka yang menyaksikan ni mendoakan yang terbaik untuk Haziq. Terima kasih. Okay. Aris amin ya rabbal alamin. Okay, betul, tak baik bandingan hasil yang kita perolehi. Betul tu Nazrin. Alright. Okay, keberkatan yang paling penting dari rezeki kita perolehi. Betul, Wan Ahmad Haziq makin handsome kata Muhammad Nazrin. Tak ada. Alright. Okay, saya nak kongsikanlah satu cerita lah yang agak tular kan, viral lah musim-musim COVID ni kan. Ceritanya ada seorang lelaki lain, seorang pemuda yang bernama Syarul kan, yang terpaksa diberhentikan kerja kerana sebab syarikatnya tak mampu lagi nak bayar gaji kan. Jadi terpaksa, sebabnya syarikat tu dah terpaksa gulung tikar. Dan bila saat dinyatakan yang dia perlu diberhentikan tu, dia punya jantung rasa macam nak terhenti lah dengan baby baru lahir, isteri tengah berpantang kan. Pada masa yang sama Syarul ni macam berusaha lah nak cari kerja dengan kalau boleh setimpal dengan gaji sebagai jurutera sebelum ni kan. Yelah, bila gaji besar sebelum ni komitmen pun agak tinggi kan. Jadi mungkin dah tertulis rezeki tak menyebelahi dia kan. Jadi
nak tak nak dia terpaksa buat sesuatu yang di luar kebiasaannya. Dia bekerja sebagai penghantar makanan, okay? Mungkin grab food mungkin kan. Jadi untuk mengelakkan, dan dia nak tak nak isteri dia ni rasa macam risau kan, orang tengah pantang kan, takut kita takut dia boleh jadi efek emosi dan sebagainya. Dia memang simpan rahsia ni kemas-kemas lah. Pagi dia pakai baju macam dia nak pergi kerja sebagai seorang jurutera, keluar. Tapi pergi hantar makanan dekat restoran, daripada restoran-restoran ke rumah-rumah orang kan. Jadi orang kata dia kata macam dia macam risau isteri dia baru saja bersalin kan. Jadi kalau kat sini Syarul kata dia kata mungkinlah ujian yang Allah bagi ni tersembunyi sejuta hikmah kan. Jadi dia memang kepada Allah jugalah dia mengadu, dia meminta dengan Allah kan. Jadi antara kelaziman dia memang selalulah amalkan bacaan surah Al-Waqiah setiap malam kan. Jadi berkat kesabaran dia, berkat kepercayaan dia kepada Allah ni, tak lama lepas tu dia dapat tawaran kerja daripada kawan lama yang buka bisnes baru kan. Jadi dia pun memang sangat bersyukur dan dia pun join sekali dan dia rasa hidup dia kembali normal, walaupun belum lagi dapat untung yang besar kan, tapi itu adalah permulaan yang sangat baik dan dia sangat bersyukurlah dengan apa yang dia ada. Dan dia yakin, dia kata plot hidup dia adalah aturan yang terbaik daripada Yang Maha Esa kan. Jadi dengan dengan ujian yang ada kan, jadi dia dapatlah ujian itu sebenarnya menjadikan dia orang yang lebih kuat lagi. Okay? Jadi kepercayaan yang kita letakkan sepenuhnya kepada Allah ni adalah kunci sebenarnya, selain daripada usaha dan juga doa kita kan Haziq kan. Betul. Jadi bagaimana Haziq dalam situasi Haziq ni meletakkan usaha Haziq sebagai ikhtiar lah untuk mendapatkan rezeki Allah. Mungkin Haziq boleh kongsikan dengan penonton kita hari ni. Okey. Kalau pada saya lah kan, ikhtiar untuk mendapatkan rezeki ni kan, saya boleh kongsikan macam saya cakap tadi tu, rezeki ni semua datang daripada Allah. So kita kena jagalah kita punya hubungan dengan Allah. Itu yang paling utama sekali lah. Dulu saya kurang, saya mengaku dulu saya kurang solat lambat apa semua. So bila solat, waktu solat tolonglah awalkan solat tu dulu kan. Sebab saya rasa bila kita nak murah rezeki ni, rezeki dilimpahkan apa semua ni, solat tu paling penting lah, tiang kita, tiang agama kita. Yang kedua, ibu bapa tu. Tak kisahlah koma semua, koma pula kerja dekat luar ke, jauhan daripada ibu bapa ke, tolonglah sekali sehari tu call lah diorang. Sekali sehari tu call. Busy macam mana sekalipun, mustahil 24 jam kamu bekerja. Mustahil. So ada masa tu call diorang. Tanya diorang sihat ke? Diorang tengah buat apa? Saya rasa bila korang tanya macam tu, terdetiknya, happynya diorang tu, itu dah dapat pahala untuk kita. Redanya ibu bapa tu. So saya rasa kat situ nak dapat rezeki yang baik, rezeki yang ada tak putus-putus, jaga hubungan dengan ibu bapa, jaga hubungan dengan keluarga dan dengan Allah. Itu je lah. Betul-betul, insya-Allah. Semoga bila kita baiki hubungan kita dengan Allah kan, secara tak langsung Allah akan membaiki hubungan kita dengan manusia juga yang lain kan. Jadi kita nak tengoklah, kita tengok kan situasi COVID ni kan, banyak ramailah yang terkesan dengan pandemik COVID ni kan. Jadi especially bab rezeki lah kan. Jadi semestinya ujian rezeki yang Allah turunkan kepada umat manusia untuk kita ni adalah sebenarnya untuk kita bermuhasabah diri kan. Jadi semestinya musim pandemik ni rezeki untuk mendapatkan kerja yang kita nak ni memang sangat sukar kan. Jadi apa saranan Haziq kepada graduan yang masih lagi tercari-cari kerja ni Haziq? Okey. Saya nak sarankan dekat luar sana yang mana graduan baru, yang mana kawan-kawan saya yang masih lagi menunggu rezeki diorang, satu je saya nak pesan, jangan ada sikap letakkan pengharapan tu ataupun target tu untuk satu-satu benda sahaja. Contohnya kita ada ijazah, saya bagi contoh, kita ada ijazah. So dah terapkan dalam mindset tu, aku nak cari kerja yang kelulusan ijazah sahaja.
Mungkin dekat situ itulah puncanya ataupun itulah satu-satunya kenapa kita still lagi tak dapat rezeki apa yang kita nak. Sebabnya bila kita ada mindset macam tu, kita nak pekerjaan yang ada taraf pendidikan kita, mungkin dekat situ kita ada terdetik pekerjaan yang bukan taraf ijazah tu mungkin kita pandang rendah. Kita pandang rendah. So dekat situ perbaiki balik. Mana-mana kerja kat luar sana tu kalau ada pergi saja. Jangan pernah memilih. Sebab yang paling penting sekarang ni dalam dunia kita sekarang ni pengalaman tu paling penting, pengalaman kerja tu. Kalau ada peluang terus grab, ambil je. Sebab bila kita ikhlas buat kerja, insya-Allah ada rezeki lain tu. InsyaAllah. We just have to apa orang kata trust the process kan. Alright, soalan terakhir lah saya nak tanyakan. Kenapa UCAM ni perlu menjadi destinasi pengajian kepada adik-adik yang tercari-cari tempat untuk belajar ni, Haziq? Okey. Macam saya lah. Okey. Semua orang dia ada cara belajar dia masing-masing. Tapi saya sarankan dekat luar sana, datanglah ke UCAM. So, kita akan belajar dalam suasana yang sangat tenang. Sangat tenang. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab UCAM dia lari jauh. Dia jauh daripada suasana kesibukan kota raya ataupun orang kata apa dengan terdedahnya dengan environment yang tidak baik. So dekat sini UCAM bukan salah satu lah, saya boleh katakan satu-satunya institut yang boleh bagi kita suasana yang tenang untuk kita belajar. Itu yang paling utama. Yang kedua, saya boleh katakan hampir 100% pensyarah-pensyarah dia semua masya-Allah baik-baik. So siapa pun kamu, daripada mana pun kamu, pensyarah tu akan layan kamu dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Jadi harapnya dapat membuka mata kepada adik-adik yang tengah mencari-cari tempat belajar tu kan untuk memilih UCAM sebagai destinasi pengajian mereka. Okey, baik. Saya mendoakan Haziq sentiasa di bawah rahmat dan kasih sayang Allah, dan insya-Allah dengan asbab menjaga ibu ayah, Allah akan ganjarkan lagi kebaikan dunia akhirat kepada Haziq kan. Jadi semoga kita ni Haziq sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah, dan kita kena ingat apa pun rezeki yang kita perolehi, bersyukurlah dan jangan persoalkan kenapa rezeki kita tak macam orang lain kan. Betul. Apa yang penting persoalkan apa usaha yang kita lakukan untuk dapatkan rezeki yang baik. Bagaimana bekalan kita yang kita buat untuk menuju hari mati nanti kan. Jadi jangan takut kalau tak ada rezeki, tapi mungkin kita boleh jemput rezeki dengan cara yang Allah redha lah. Mungkin antaranya adalah mungkin ada yang mengetuk pintu langit dengan cara setiap pagi memberi 40 bungkus nasi kepada orang miskin kan. Mungkin itu adalah rutinnya. Ada yang mengundang rezeki dengan cara mencium tangan ibunya lalu minta didoakan kan. So ada juga yang mengundang rezeki setiap minggu dia mendatangi anak-anak yatim, mengusap kepala mereka, membelikan sesuatu keperluan mereka dan sebagainya kan. Ada yang mengundang rezeki setiap pagi keluar ke tempat kerja, dia rutin bersedekah kepada sesiapa saja yang dia jumpa. Betul. Ada juga yang mengundang rezeki setiap malam Jumaat, dia bahagikan makanan kepada orang yang tidur dekat jalanan. Doa dia tembus ke langit ni Aziz kan. Betul. Dan ada juga yang mengundang rezeki setiap kali selepas solat subuh dia tidak tidur, istighfar 100 kali, tadarus Al-Quran sampailah terbit matahari, dan juga menatap langit langsung dan mengangkat tangan dan doanya tembus langsung kepada Tuhannya kan. Okey, mungkin ada yang mengundang rezeki dengan memperbaiki jadual solat 5 waktu berjemaah dekat masjid dan Allah pun mudahkan segala urusannya kan. Dan ada yang mengundang rezeki tiap-tiap pagi dia solat duha dan berdoa kepada ketika orang lain sibuk dengan kerja, dia memilih menghadap penciptanya kan. Dan ada juga yang mengundang rezeki setiap 1/3 malam bangun solat tahajud berbisik pada bumi dan terdengar dekat langit kan. Allah redha, hidupnya pun berkat. Jadi jemputlah rezeki dengan cara-cara yang Allah redai. Saya mengucapkan terima kasihlah kepada Haziq atas kesudian hari ini dan semoga perkongsian ini menjadi asbab yang baiklah dan membuka mata kita agar sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang Allah kurniakan. Sesungguhnya jika kita bersyukur dengan apa yang kita ada, maka Allah akan tambah lagi nikmat yang kita tak sangka-sangkakan kan. Jadi sebelum mengundur diri,
Mungkin ada kata-kata akhir Haziq kepada semua penonton yang masih lagi bersama-sama dengan kita pada hari ini, Haziq. Okey. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah pada UCAM, pada madam, pada tim-tim sebab sudi untuk menjemput saya lah untuk episod Pep Talk kali ni. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih. And then yang kedua, saya nak bagi tahu dekat semua pensyarah-pensyarah saya, madam-madam, sir-sir, encik-encik, puan-puan semua. Terima kasih banyak-banyak untuk 7 tahun sebelum ni. Tanpa korang semua, saya rasa saya takkan belajar satu benda yang paling berharga dalam hidup saya lah. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada staff yang lain kat sana tu. Waktu tu saya ada MPP betul. Kalau tanpa dia orang, segala urusan-urusan MPP saya takkan berjalan dengan lancar. So saya nak ucapkan terima kasih khususnya kepada Encik Fazli. Terima kasih banyak-banyak Encik. And then kawan-kawan saya yang saya tak lupakan. Kawan-kawan saya. Saya dulu madam belajar, saya tak ada motor, saya tak ada kereta. Kawan-kawan yang lain semua ada. Di mana-mana semua ada. So saya ada kawan-kawan yang baik-baik, yang hebat-hebat ni, diorang tak kisah untuk saya pinjam, pergi sana sini. And then terima kasih banyak-banyak. Saya doakan untuk kamu semua tu berjaya. Walau kat mana pun korang ada, aku doakan korang semua berjaya dunia akhirat. Sebab kita sekarang ni terbatas untuk berjumpa, betul. Kalau boleh dah nak bergerak, saya dah boleh jumpa lah diorang semua. Tapi sebabkan dah lama dah, 2 tahun dah tak berjumpa dengan diorang semua, saya sangat-sangat rindukan diorang semua. So insyaAllah kalau ada rezeki nanti kita jumpa, panjang umur, ada lagi nafas ni, insyaAllah kita jumpa. So saya nak dekat sini, last kali saya nak cakap, madam, encik-encik, staff-staff, kawan-kawan semua, saya nak minta maaf. Selama saya pernah jadi kawan koma, pernah jadi student madam, student-student pensyarah yang lain, pernah saya buat salah, terguriskan hati dengan perangai saya yang tak apa-apa dulu tu. Saya nak mohon maaf and terima kasih banyak-banyak sebab ada dengan saya dulu. InsyaAllah semoga Haziq terus berjaya dan menjadi orang yang boleh memberi manfaat kepada orang-orang lain. InsyaAllah Haziq. Kita jumpa lagi Haziq. Bye. Terima kasih semua. Alright. Okay, baik. Untuk makluman adik-adik dekat luar sana, pengambilan pelajar kemasukan Disember 2021 telah pun dibuka dan apa kita nak tawarkan pakej-pakej potongan menarik kepada adik-adik. Antaranya ialah yuran pendaftaran yang berharga RM250 sahaja, kita bagi diskaun 50%, okey. Kemudian percuma sijil profesional eksekutif halal bernilai RM3,000. Kemudian kita nak bagi adik-adik power bank secara percuma bagi pendaftaran pelajar sesi Disember 2021. Selain daripada itu, kita nak bagi yuran pengajian program asasi sains dan asasi pengurusan perniagaan secara percuma setahun sebelum adik-adik melanjutkan pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Alright, kita nak bagi tahu asrama kita sangatlah murah, bernilai RM1.60 sehari. Okey, jadi insya-Allah lepas ni kita dah boleh belajar secara bersemuka. Kita akan lalui keseronokan belajar dekat kampus nanti. Alright, dan kita nak bagi diskaun 20% yuran pengajian kepada alumni Kolej Risda dan Kolej dan juga UCAM dan juga lepasan Kolej Vocational KV. Dan sekiranya adik-adik adalah anak-anak pekebun kecil Risda, kita nak tawarkan yuran pengajian potongan sebanyak 20%. Dan mahasiswa bernilai RM2,000 one off kepada pelajar ijazah sarjana muda yang mendapat 3.5 pointer ke atas, dan juga insentif kupon insentif RM500 dan kupon makanan kepada pelajar-pelajar yang berkelayakan. Dan selain daripada itu juga, UCAM juga menawarkan program eksekutif khas kepada golongan yang ingin meningkatkan lagi peluang kerjaya dan terdapat mood separuh dan juga sepenuh masa. Alright, jadi pelbagai program eksekutif yang kita tawarkan seperti eksekutif program in agriculture advance, plantation management, landscape management, leadership and management, human resource management dan juga program eksekutif pengurusan dan pembangunan luar bandar lanjutan. Jadi keterangan lanjut boleh hubungi tim pemasaran kami. Jadi kepada adik-adik yang masih lagi mencari tempat untuk melanjutkan pelajaran, UCAM adalah pilihan yang terbaik
dan layari www.ucam.edu.my untuk sebarang pertanyaan lanjut dan juga untuk mendaftar sebagai sebahagian daripada warga UCAM. Alright, jadi akhir sekali sebelum saya mengundurkan diri, terima kasih kepada semua followers UCAM Official kerana stay sampai habis live ni dan jangan lupa untuk terus menyokong kami di live-live akan datang. Okey, sekian. Assalamualaikum dan jumpa lagi di Pep with Madam Safi hari Sabtu jam 11 pagi minggu seterusnya. Bye. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Hai everyone, Assalamualaikum. Jangan lupa saksikan Pep Talk with Madam Safi setiap Sabtu jam 11 pagi bersama dengan alumni Kolej Risda dan Kolej Universiti Agroscience Malaysia dengan pelbagai kisah yang menarik yang boleh memberi inspirasi kepada kita semua. Jangan lupa saksikan. Bye. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, Kenapa sedih sangat tu? Oh, tak mendapat tempat di universiti pilihan? Jangan risau. Kami di Kolej Universiti Agroscience Malaysia UCAM sentiasa membuka ruang dan peluang untuk anda semua. Untuk mendaftar, layari www.ucam.edu.my. Jumpa anda di sini. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan tekan like video ini. Cantik. Kita